sejahtera, bertemu saya lagi untuk sesi pembelajaran kali ini bagi para pelajar tingkatan 5 di bawah unit 6 iaitu kecergasan fizikal. Okey, untuk kecergasan fizikal ni sebenarnya kita dah belajar pada tingkatan 1 lagi, dan sebagai refreshment, apa yang dimaksudkan dengan kecergasan fizikal adalah kemampuan individu untuk melakukan aktiviti seharian tanpa cepat berasa letih dan lesu lah. Dan untuk hari ini kita akan fokus kepada subtopik capacity aerobik, di mana yang pertamanya kita akan mengetahui secara asas maksud ataupun definisi capacity aerobik itu sendiri, dan yang kedua kita akan kira menggunakan formula komponen untuk kita tahu denyutan nadi seminit kita semasa melakukan latihan. Dan yang ketiga adalah contoh latihan yang kita boleh gunakan untuk meningkatkan kapasiti aerobik kita. Dan yang terakhir kita akan membuat kesimpulan pada subtopik pembelajaran kita pada hari ini lah. Okey, jadi saya harap anda semua boleh bersedia dengan buku teks ataupun catatan nota anda masing-masing. Dan para pelajar tingkatan 5 boleh merujuk kepada muka surat 102 kalau tak silap saya, buku teks untuk subtopik ini. Okey, jom kita mulakan. Okey, untuk sebelum tu kita kena tahu dahulu apa yang dimaksudkan dengan kapasiti aerobik ataupun dahulunya kita kenali sebagai daya tahan kardiovaskular. Okey, boleh tengok kat sini. Untuk daya tahan kardiovaskular, cikgu pecahkan kardio ni kepada satu bahagian dan vaskular kepada satu bahagian. Di mana kardio ni sebenarnya dia merujuk kepada jantung sebenarnya, dan vaskular ni dalam terma sains dia merujuk kepada saluran darah ataupun salur darah lah. Jadi secara asasnya kita tahu organ jantung ni kita gunakan untuk mengepam darah, dan salur darah ni adalah untuk kita menyalurkan darah yang beroksigen kepada otot-otot yang bekerja. Jadi definisi yang sebenarnya untuk kapasiti aerobik dan daya tahan kardiovaskular ni adalah kemampuan ataupun keupayaan jantung untuk mengepam darah yang beroksigen kepada otot-otot yang bekerja melalui salur darah. Okey, jadi untuk kita meningkatkan kecergasan fizikal kita perlu ada satu jadual lah untuk kita rancang latihan yang akan kita lakukan. Dan perancangan yang kita lakukan tu adalah melalui ataupun berdasarkan prinsip FITT. Okey, sebagai refreshment ataupun ulangan daripada tahun-tahun sebelum ni, F tu merujuk pada frekuensi ataupun kekerapan latihan yang kita lakukan dalam masa 1 minggu ataupun dalam masa 1 bulan lah. Intensity pula dia merujuk kepada kesukaran ketika melakukan latihan. T adalah time ataupun masa untuk menjalankan latihan, dan T satu lagi adalah type ataupun jenis latihan yang akan kita lakukan untuk kita fokus pada komponen kecergasan yang akan kita tingkatkan. Okey, untuk kita tahu denyutan nadi seminit kita untuk kita berhenti apabila intensiti yang kita nak dah capai, kita akan menggunakan formula Covenant. Okey, apa dia formula Covenant? Untuk kita dapatkan kadar nadi latihan ni, apabila kadar nadi maksimum iaitu 220 tolak dengan umur individu, ditolak dengan kadar nadi rehat bersamaan pengiraan 1 minit ketika kita bangun daripada tidur. Intensiti latihan ni kita tetapkan dalam lingkungan 65% ke 85% lah, berdasarkan kemampuan semasa kita, dan kita tambah pula dengan kadar nadi rehat. Okey, jadi kita akan dapatkanlah denyutan nadi seminit ni untuk kita berhenti apabila telah mencapai intensiti latihan yang kita tetapkan. Okey, jadi di tingkatan 5 kita akan fokus kepada latihan jeda lah untuk meningkatkan kita punya kapasiti aerobik. Okey, latihan jeda ni adalah satu jenis latihan yang berada pada intensiti sederhana tinggi lah. Latihan jeda ni dia menggabungkan aktiviti yang berintensiti tinggi dan berintensiti rendah, dan ia menggunakan kedua-dua sistem tubuh badan manusia, sistem tenaga tubuh badan manusia, iaitu sistem aerobik dan sistem anaerobik lah. Sistem aerobik dengan adanya kehadiran oksigen, sistem anaerobik dengan ketidakhadiran oksigen lah.
Dan latihan jeda ni kita harapkan ia dapat berfungsi untuk kita tingkatkan kita punya sistem kardiovaskular. Dan yang kedua, kita harapkan ia boleh mengadaptasi tubuh badan kita lah untuk mencerna asid laktik. Okey, asid laktik ni kebiasaannya boleh menyebabkan masa kram ataupun masalah-masalah lain lah ketika kita melakukan aktiviti. Okey, sebagai contoh cikgu buat kat sini, kita tengok. Cikgu akan sediakan kon A, B, C dan D, di mana jarak antara A dan B adalah dalam lingkungan 30 meter. B, C adalah dalam lingkungan 60 meter. Samalah C, D 30 meter, D, A sepanjang 60 meter. Jadi untuk melakukan latihan ni sebagai contoh, dari A ke C, cikgu akan membuat larian deras ataupun lari dengan laju. A, B, C ke D, dan D ke A cikgu akan berjalan lah. Okey, itu sebabnya latihan jeda ni, maksud dia kat situ ada masa pemulihan dekat situ. Okey, antara D ke A ni akan ada masa pemulihan ataupun masa rehat aktif. Macam mana cikgu lakukan? Cikgu akan berjalan lah, ataupun cikgu akan slow jog. Okey, dia tak boleh kita berhenti terus. Itu bukan latihan jeda lah. Jadi A, B, C dan D cikgu akan buat larian laju, dan D ke A cikgu akan berjalan. Okey, untuk ulangan satu set cikgu andaikan A, B, C dan D sebagai larian laju dan D ke A berjalan lah untuk lengkapkan satu ulangan. Okey, jadi untuk satu set kita akan buat 3 kali larian. Untuk hari tu kita akan tetapkan 5 ke 6 set lah untuk kita jadikan sebagai latihan jeda. Okey, cikgu harap boleh faham kat situ kan. Okey, jadi sebagai kesimpulan pada sesi pembelajaran kali ini, okey, yang pertama tadi kita dah tahu apa dia maksud ataupun definisi kapasiti aerobik ataupun daya tahan kardiovaskular. Dan yang kedua, kita dah tahu perancangan untuk membuat latihan berdasarkan prinsip FIT, dan untuk kita dapatkan keadaan di latihan kita menggunakan formula Kavonen. Okey, dan yang ketiga ni tadi kita dah tahu latihan jeda untuk kita buat sebagai salah satu cara untuk kita tingkatkan kita punya kapasiti aerobik lah. Dan sebenarnya latihan-latihan kapasiti aerobik ni boleh menurunkan berat badan dan secara amnya boleh menyihatkan tubuh badan lah. Jadi cikgu rasa sampai di sini saja untuk sesi pembelajaran kali ini. Anda boleh tinggalkan komen di bawah jika ada apa-apa sebarang pertanyaan ataupun idea-idea untuk sesi pembelajaran akan datang lah. Jadi cikgu harap anda boleh faham apa yang cikgu cuba sampaikan, dan jika ada sebarang pertanyaan boleh bertanya kepada saya lah. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Di bawah unit 6 juga, tajuk kecergasan fizikal. Kalau tak silap cikgu subtopik kelenturan. Okey, sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.